chapter 5, shear stress. Okay. Sebelum ni example kita buat T-beam. Okay. Sebelum ni example yang kita dah buat adalah T-beam. Kerana bentuk dia T. Okay. Bila bentuk T, seperti yang example yang kita buat sebelum ni. Okay. Bentuk ni. Kita dapat lihat lah dia punya neutral axis dia tidak simetri atas dan bawah. Okay. Nampak kan? Atas besar, bawah slim. Okay. Jadi dia tak simetri. Sebab tu kita perlu tentukan dia punya centroid. So kita kena tentukan centroid Y. Centroid Y yang digunakan. Jadi kita kena tentukan centroid Y. Centroid Y ni adalah neutral axis nanti daripada atas. Okay, daripada atas. Calculation kita kali ini untuk shear stress centroid daripada atas. Okay. Okay, berbeza dengan I-beam yang kita nak buat hari ni. Okay. Kalau kita tak kira pun, kita dah tahu neutral axis dia dekat mana. Contoh seorang bagi kat saya, dekat mana dia punya neutral axis. Okay, dekat mana dia punya centroid Y lah. Maksudnya centroid Y daripada atas 20, yang tengah-tengah ni batang ni 160. Jadi 160 bahagi 2, 80 campur 20. Jadi centroid Y adalah 100. Okay, tak perlu kira. Sebab tu lah dalam contoh ni, centroid dia tak kira. Sebab dah tahu centroid dia adalah 100. Okay, centroid dia adalah 100. Okay. Untuk first part, kita kena tahu, okay, kita kena tahu mana junction, mana web, mana flange. Okay. Okay. Yang tengah-tengah, yang slim ni, tegak ke atas adalah web. Okay. Yang melintang ni, atas dan bawah adalah flange. Okay. Kemudian, dia punya connection dia, tempat dia bersambung, dia punya tempat sambungan dia ataupun tempat pertemuan dia, kita panggil dia junction. Sebabkan dia I-beam, kalau T-beam dia satu saja junction. Ini I-beam. So I-beam ni ada dua junction, atas dan juga bawah junction. Okay. Bila kita dah tahu centroid dekat tengah-tengah, okay, ni centroid dekat tengah-tengah, okay, ada flange. Okay. So flange ni tebal dia adalah 20 mm. So kalau dari segi section punya centroid, adalah 20 bahagi 2. Okay. Kamu akan dapat 10. So 10 tadi daripada neutral axis berapa jauh? Kita kena kenal pasti 10 ke 100. Jadi beza dia adalah 100 tolak 10 jadi 90. Okay. Kemudian neutral axis ke junction. Neutral axis ke junction. Okay, ni 20. So 100 tolak 20, 80. Okay. Kemudian neutral axis ke section yang I-beam ni tapi sebelah atas saja. Okay, sebelah atas saja. So tinggi I-beam yang sebelah atas ni adalah 80. Jadi bahagi 2, 40. Daripada neutral axis pun 40 lah sebab dia memang start dekat neutral axis. Okay, ini macam mana kita tandakan. So kita pun buat garisan neutral axis. Kita pun buat garisan neutral axis. Macam yang dalam gambar ni saya dah buat garisan neutral axis. Okay, kita dah dapat gambaran. Okay, macam mana bentuk ataupun rupa shear stress. Okay, ini adalah gambaran shear stress. Okay, bagi bentuk yang slim ni, dia punya shear stress dia adalah ke depan. Okay, kamu kena dekat junction ni akan berlaku straight line. Dekat junction ni akan berlaku straight line. Kemudian dekat web ni, tiang yang slim tengah ni, dia punya shear stress lebih tinggi daripada flange. Okay, ini normal. Okay, normal. Contoh kalau dia punya flange dia atas panjang, bawah ni flange dia pendek saja. So yang pendek ni nanti dia akan terkeluar lebih sikit daripada yang atas. Okay, sebab yang slim dia punya shear akan lebih besar. Okay, bila nilai B dia lebih kecil, nilai shear dia lebih besar. Bila nilai B dia lebih besar, nilai shear dia lebih kecil. Okay, itu yang berlaku
untuk kita imagine, untuk kita sketch shear stress. Okay, kamu tengok pada bahagian flange, ni dekat junction ni kita pun buat straight line. Dekat upper layer, dekat dia punya top layer dia pun kita letakkan garisan. Dekat bottom layer kita letak garisan. Dekat junction bawah kita letak garisan. Dekat neutral axis pun kita letak garisan. Sebab kat neutral axis ni akan berlaku maximum shear. Okay, akan berlaku maximum shear. Okay, so kita letak garisan semua ni. Dan kita tahu bahagian yang paling slim adalah bahagian web. So ini adalah bahagian yang paling tinggi lah. Okay, paling slim adalah paling tinggi shear stress. Okay, macam ni. Okay, tempat yang ada neutral axis adalah puncak. So puncak dia dekat sini, tempat yang ada tanda arrow ni. So tempat yang neutral axis, puncak lengkung. Okay, puncak lengkung. So sini adalah maximum shear stress. Okay, maximum shear stress. Okay, start daripada kosong. Kemudian dekat junction ada dua ingat kena ingatlah dekat junction, setiap kali junction ada dua shear stress. Kenapa? Sebab pada junction ni ada dua nilai B. Satu nilai B dia 120, satu lagi nilai B dia adalah 20. Okey. B 120, B 20. Okey, sebab tu shear stress pada diagram ni ada dua tempat. Okey, shear yang dekat flange yang kecil, shear dekat web yang lebih tinggi nilai dia. Okey, dekat neutral axis yang paling besar. Okey, disebabkan dia simetri, kita mungkin kira dari bahagian atas saja, so sama dengan bahagian bawah. Nanti dapat nilai yang atas ni, dapat nilai yang atas ni dia sama dengan nilai yang kat bawah ni sebab dia punya flange sama panjang. Okey, sebab dia punya flange sama panjang. Sama juga nanti kamu kira yang atas ni, nilai dia akan sama dengan yang bawah ni. Okey. Okey, kemudian kita buat calculation. Macam mana nak buat calculation? Okey, ambil balik rumus shear stress. Rumus shear stress adalah FV. FV adalah dia punya akronim dia, dia punya simbol dia FV sama dengan V. V adalah force. Q adalah first moment area bahagi dengan I. I adalah second moment area. Darabkan dengan B. B adalah dia punya lebar. Lebar flange 120, lebar web 20. Okey. Okey. First yang kita kena kira adalah I. Okey, I neutral axis. Okey, sebab I neutral axis berlaku maksimum. Berlaku maksimum ataupun puncak lengkung. Okey. I neutral axis adalah puncak lengkung. Okey. I neutral axis adalah puncak lengkung. So kita kena kira I. Macam mana nak kira I? So macam inilah. Kamu tengok I ni ada dua jenis formula lah. Okey. I ada dua jenis formula. Okey. Ada I kita tengok contoh atas ni yang T ingat balik. Okey. Ni. Okey. Saya ambil atas ni lah. Konklusi. Okey. Okey, ada dua formula. Okey, dia berbeza mengikut kegunaan lah. Okey, I satu lagi BH kuasa 3/12 campur AR kuasa 2. Okey. Satu lagi adalah I BH kuasa 3/12 tolak I BH kuasa 3/12. Okey, bila kita nak guna yang ini? Bila kita nak guna yang bawah ni? Okey. Kita guna yang atas ni bila keadaan tidak simetri. Okey. Contoh bagi rasuk T ni dia tak simetri. Kamu nampak contoh T yang kita dah buat minggu lepas, dia tak simetri. So dia gunakan formula ni. Okey. Tapi nak guna formula ni kamu kena dapatkan I untuk setiap section, I1, I2.
Kemudian dah dapat I1, I2, kamu campurkan. I1 campur I2 baru dapat I neutral exist. Okey, berbeza dengan objek yang simetri, okey, kita guna formula BH kuasa 3/12, BH huruf besar kuasa 3/12 tolak BH yang ni huruf kecil kuasa 3/12. Sebabnya B yang besar adalah 120, H yang besar adalah 200. Okey, dia ambil kotak keseluruhan. Untuk yang kedua pula, okey, B dia adalah yang sebelah sini sikit, okey, campur sebelah sini. Jadi B dia sebelah kiri campur sebelah kanan, okey, bersamaan dengan 100. Okey, sini 50 120 tolak 20. Jadi B dia sebelah kiri campur sebelah kanan adalah 100. Untuk H dia ambil yang kotak ni sajalah. Kotak ni tinggi dia 160. Okey. 160. Jadi dia akan cover dua kotak sebab B dia tadi dah campur. B ni tadi dah campur. Okey. Itu konsep ni. BH huruf besar cos 3/12 tolak BH yang ni huruf kecil cos 3/12. Okey. Seperti yang kita buat dalam bending stress. Okey. Jadi guna yang formula yang ni. Okey, ataupun saya tulis balik kat sini. Okay, kali ini adalah okey. Tolak. Okey. Kita gunakan formula yang ini, yang bawah ni ada dua, kita guna yang bawah ni. Okey, dah dapat I. I ni bila kamu masukkan dia punya value dia, B besar 120, H besar 200 cos 3/12. Tolak B kecil 100, H kecil 160 cos 3/12. Dah tolak semua, dapat 45866 666.67. Ini nilai I yang kita nak simpan untuk kita masukkan dalam formula ini. Okey, kita nak masukkan dalam formula ni I. Okey, V ni dah diberi dalam soalan. Okey, nilai V dah diberi dalam soalan 100,000 Newton. Okey, 100 kilonewton bersamaan 100,000 lah, 100,000 Newton. Okey, 100,000 Newton. Okey, ni dah diberi dalam soalan. V dah ada, I dah ada. Okey, apa lagi kita nak kira? Q. Okey, B pun kita dah ada. B untuk dekat neutral axis ni dia berlaku dekat web. So B dia adalah 20. Okey, B dia adalah 20. Okey, sebab dia berlaku dekat web, B dia 20. So pun dah ada, tinggal Q. Okey, tinggal Q. Q adalah first moment area. Okey, I adalah second moment area. Okey. Okey, dia berlaku dekat web. Okey. Kamu tengok neutral axis ni. Neutral axis ni dekat web. Okey. So, bila dia berlaku dekat web, atas dia ada flange. Okey. Atas dia ada lagi satu objek, flange. Web dan flange. Okey. Kita tengok dekat gambar ni lah. Okey. Ada flange. Ada web lah. Web separuh. Okey. Web ni dah separuh. Kemudian atas dia ada flange. So, ada dua benda. Okey. Dalam pengiraan untuk kamu kira Q. Okey, daripada atas dia akan jumpa flange. Okey, flange ni dia punya centroid daripada neutral axis adalah 90. Okey. Kalau kita kira first moment area dia, maksudnya 120 darab 20 darab 90. Satu objek. Objek yang kedua adalah I. I beam tapi separuh. Okey. Centroid dia ke mana? Centroid dia adalah 40.
40 daripada neutral axis. Okay, kena ingat kat sini daripada neutral axis. Okay, daripada neutral axis. Berapa saiz dia? Saiz dia adalah 20, B 20, H dia separuh je. Okay, 80, 20 darab dengan 80. Dia punya gyration dia 40. Darab 40. Okay, kamu akan tengok kat sini. Okay, sama seperti yang saya sebutkan tadi. Okay, diambil daripada neutral axis. Okay, kira sampai ke flange. Sampai ke flange punya centroid. Sampai ke flange punya centroid. So, sampai ke flange punya centroid tu jarak dia adalah 90. Okay, saiz dia adalah 120 darab 20. Okay. Untuk objek yang kedua adalah I-beam yang separuh. Centroid dia daripada neutral axis adalah 40. Saiz dia adalah 20 darab 80. Okay. Kamu campurkan, so dapatlah nilai Q. Okay. Q ni kita nak guna dalam formula ini. So V kita ada, Q kita ada, I pun kita dah ada, baru kira tadi 45866.666.667. B pada neutral axis adalah 20. Okay, 20. So kita masukkan semua value ni. Okay, kita pun kira. Okay. Semua value dah ada. Kita kira. V tadi 100,000. Q, okay, Q adalah 280,000. I ni tadi adalah 45866.667. Nilai B adalah 20. Sebab neutral axis web tu dia punya B dia nilai 20. So kiralah shearing stress pada neutral axis. Okay, shearing stress pada garisan ni. Okay, pada garisan ni. So nilai yang kita akan dapat nanti nilai dekat sini. Okay, berapa? Masukkan semua dalam formula. Dapatlah 30.52. Okay, dapatlah 30.52. Dan kita pun masukkan dah dalam gambar rajah kita ni. Kita dah lukis tadi bentuk dia. Bentuk ni ingat boleh lukis awal. Bentuk ni dah boleh lukis awal. Ni kat sini. Okay, bentuk ni boleh lukis awal. Okay, 30.52. Okay, ni 30.52. Okay, nilai pada neutral axis. Okay, ni 30.52 ni adalah nilai pada neutral axis. Kita dah boleh tulis kat sini 30.52. So, ada lagi dua value. Okay, yang dua value ni sama dengan dua value kat bawah ni. Okay, sebab dia simetri. Okay, ingat dia tak simetrinya sama. Tapi disebabkan objek ni simetri, nilai atas sama dengan nilai bawah. So, kita kena cari dua ni. So, makanya kita dapat dengan sekali lah kita dapat dengan yang bawah ni. So, nilai yang dua ni berapa? Okay, ini berlaku pada junction. Okay, ini berlaku pada junction. Okay, ini berlaku pada junction. So, kita kena kira sekali lagi lah. Okay, kita kena kira. Cuma kita tak perlu kira nilai I. Nilai I ni terpakai untuk semua. Okay, nilai I ni terpakai untuk semua. I ni kita dah kira tahu dah berapa. Neutral axis tu dia akan pakai. Termasuk waktu kita nak kira flange pun kita akan pakai I yang sama. Okay, nilai B tadi ada junction ni ada dua keadaan. Satu pada flange, satu pada web. So nilai B pada flange adalah 120. Nilai B pada web adalah 20. Okay, ada dua nilai B. Begitu juga dengan nilai nilai shearing stress nanti. Sebabkan B ada dua value, shearing stress pun akan ada dua.
waktu nanti hasil dia shearing stress ada 2. Kenapa ada 2? Kerana nilai B yang berbeza. Okay, tapi nilai Q still 1. Okay, 1 nilai Q. Okay, nilai Q adalah nilai dekat junction. Okay, tapi kita kena tengoklah dekat mana neutral axis tu berada. Okay, contoh neutral axis berada pada web. So, kita ambil first moment area kepada objek ataupun kepada section yang bukan web. Okay, objek yang bukan section yang bukan web adalah flange. Jadi, kalau tengok kat sini, neutral axis jatuh pada web. So, yang bukan web adalah, section yang bukan web adalah flange. Ya, sama ada sebelah atas ataupun sebelah bawah. So, kamu kena kira nilai Q flange sahajalah. Flange sahaja. Nilai Q pada flange sahaja. Okay, sekarang dia pada web, so kamu pergi kepada flange, kamu kira nilai Q pada flange sahaja. Kalau dia jatuh pada flange, kamu kira nilai Q ke arah web. Okay, sebab dia mesti cross dia punya section dia. Okay, section sekarang berada pada section web. So, dia kena section 2 lah. Section web ni section yang kedua. So, dia pergi balik pada section 1 lah. Okay, section yang tak kena pada neutral axis. Okay. Kalau bentuk bawah ni pun tak sama saiz dia dengan atas. So, kalau maksudnya kamu kena buat pada 2 junction. Ini bentuk dia sama atas bawah. Jadi, kita buat satu saja nilai Q. Okay. So, kita nak kira nilai Q ke flange. Sebelah atas. Ke flange sebelah atas. Berapa saiz flange? Saiz flange adalah 120 darab dengan 20. Berapa jarak ke neutral axis? Berapa jarak centroid flange? Berapa jarak centroid flange? Centroid flange ni 10 daripada atas. Okay, jadi jarak dia ke neutral axis. Okay, kamu pun kira. Kamu pun kira tadi. Inilah centroid dia 10 ke neutral axis 90. So, kita kira lah first moment area 120 saiz dia kali dengan 20. 120 kali dengan 20 ni adalah dia punya saiz flange. Darabkan jarak centroid section flange dulu ke neutral axis. Jarak dia adalah 90. So, kamu akan dapat 216. Okay, 216 tadi kita masukkan. Kita gantikanlah yang 280 ni tadi untuk Q neutral axis. So, kali ni kita pakai Q junction. Ni adalah Q junction. Kita pakai Q junction. Top junction ni. Top junction. Tapi Q top junction ni bersamaan dengan Q bottom junction. Jadi, kita kira sekali saja. Okay. Nilai I sama. Nilai V sama. Cuma berbeza nilai B. Okay. So, antara flange dengan web, B untuk flange sama dengan 120. Okay. B untuk web sama dengan 20 mm. Okay. Q kita akan pakai Q junction. Kat junction ni ada 2 keadaan. Dekat flange, dekat web. Okay. Dekat flange akan lebih rendah daripada dekat web sebab dia punya B, nilai B dia lebih nipis. Lebih tebal. Lebih tebal, yes. Lebih tebal maksudnya nilai dia lebih kecil. Lebih nipis web maksudnya nilai shearing stress dia lebih besar. Okay. Masukkan nilai V 100,000. Masukkan nilai Q dekat junction. Q dekat junction adalah 216. I sama 45866 666.67. Okay, B sekarang kita pakai dekat B flange 120. Masukkan 120. Okay. So, kita pun kira dapatlah 3.92. Jadi, gambar rajah kita dah siap. Kita tinggal nak masukkan value. So, masukkan value 3.92.
2 megapascal. Okey, kemudian kita kira pula untuk web. Okey. Kita kira pula untuk web. Beza dia adalah nilai B saja. Tukar nilai B saja. Tadi B 120, sekarang tukar nilai B 20. Okey. Bila kita tukar nilai B 20, V dia masih sama 100,000. Q dia Q junction. Ni Q untuk junction. Q junction 216. Okay, I sama. Neutral exit tu pakai untuk semua calculation. So, B pakai B web 20. So, dapat kamu kira 23.55. So, kita pun masukkan 23.55. Disebabkan dia simetri atas dan bawah, flange atas dan bawah dia sama. So, nilai value atas dan bawah sama. Okay. Okay, value atas dan bawah sama. Okay, value atas dan bawah sama. Okay, 3.92, 3.92, 23.55, 23.55. Okay, ini kerana flange ni simetri, flange atas dan bawah sama. Okay. Okay, dah siap gambar rajah kita. Okay, kita dah dapat buat soalan yang pertama tu. Okay, soalan yang pertama tentang minimum and maximum. Okay, kita dah kira ini. Kita dah kira ini. Okay, maximum and minimum shearing stress in web. Okay, jadi diagram ni tadi dah menjawab soalan yang pertama. Okay, so diagram yang belakang ni dah menjawab soalan yang pertama. Okay, tapi soalan ni dia ada tambahan. Dia nak percentage of vertical shear carry out only by the web. Okay, dia nak V web over V. Tapi dia nak percentage. So kita kena cari V. Ni V keseluruhan. Dia nak cari V untuk, okay, masuk soalan ni, dia nak cari V untuk web. Sama dengan berapa? Okay. Okay, ni maksud soalan. Okay, sama dengan berapa, kemudian dia nak percentage. Maksudnya ni tadi V web ni tadi. Okay. V web ni tadi ni, komputer kat office ni dia slow sikit kan, tak sama macam komputer kat rumah saya. Lambat nunggu dia keluar. Okay. Okay, dia nak percentage. Dia nak percentage V web. Ya. Percentage V web. Okay, dia nak percentage V web ni maksudnya kamu pun kena kira lah berapa berapa V web bahagi dengan V. V ni adalah V 100 ni. Jangan kamu terpengaruh nanti semua kamu buat 100. Ini V adalah V yang kat sini. Kalau nilai dia 90, 90 lah kat sini.
Okay, sebab di sini ada persen, so kamu kena darab dengan 100. Okay. Ini adalah benda yang dia nak cari. Okay, VWAP. Slow sikit komputer ni. Okay. Okay, dia nak cari ni. Untuk soalan ini. Okay. Jadi untuk selesaikan soalan ini, first kena cari VWAP dulu. Okay. Untuk cari VWAP ni, dia ada formula lah. Ya, dia ada formula. So ni tadi kita dah dapat maximum and minimum shearing stress. Maksimum dia maksimum dia pada 30.52, kemudian pada junction 3.92 dan pada web ni tadi junction flange 3.92, pada junction web 23.55. So ini semua adalah jawapan kepada soalan yang pertama. Okey. Untuk fahaman kita kena lukislah dia punya diagram. Okey. Okay, next kita nak selesaikan dia punya VWAP. Okay, VWAP tadi. Okay, untuk selesaikan VWAP, kita kena dapat, ini formula dia, bawah ni. Okay, ini formula dia. Okay, untuk dapatkan VWAP, kita kena dapatkan FV average. Okay, kamu tengok kat tengah-tengah ni ada FV average ataupun shearing stress average. Okay, shearing stress average. Okay, darabkan dengan AWAP. AWAP ni tak ada masalah lah. AWAP ni adalah size web. Size web, dia punya tebal dia punya lebar dia 20, tinggi dia 160. So kita darab 20 darab dengan 160. Okay. Masalah dia adalah FV average. Untuk kira FV average, dia ada formula dia. Okay. Kita kena ambil daripada formula dia. FV average sama dengan FV minimum. Okay. Tambah 2/3. Okay. Ini kurungan besar. FV maximum tolak dengan FV minimum. Okay. Apa dia FV maximum? Apa dia FV minimum? Okay. FV maximum dan minimum ni adalah pada web. Okay. Pada web. Pada web ni kamu tengok. Ini web. Okay. Pada web, maksimum dia adalah 30.52. Okay. Pada neutral axis ni adalah 30.52. Minimum dia, minimum pada web, tengok web ni akan sampai sini. So dia akan ini turun sampai sini. Ini adalah minimum dia, 23.55 MPa. Ni maksimum, ini minimum. Okay, ni 30.52 adalah maksimum untuk web. Untuk minimum, web ni sampai sini. So dia akan pergi sampai sini. Ini adalah untuk web 23.55. Ini adalah shearing stress minimum. Okay, itu nilai yang akan dimasukkan dalam formula ni. Mana yang FV minimum adalah 23.55. So kita tengok FV average sama dengan 23.55. Sebab ni minimum tambah 2/3. Ini formula yang atas ni formula. Kalau nak cari FV average, ini kena hafal, tak diberi dalam buku formula nanti. Okay, kalau diminta, kena ingatlah formula ni. 2/3 kurungan besar FV max. FV max adalah pada maksimum punya shearing stress 30.52. So masukkan 30.5 tolak FV minimum, tolak semula dengan yang tadi, 23.55. Okay. Kemudian kira yang dalam ni, darab 2 bahagi 3. Dah kira yang semua ni, campur pula dengan 23.55. So dapatlah FV average 28.20. Okay. Dah dapat 28.20 ni, baru masukkan dalam FV average ni, yang dalam formula VWAP ni. Okay.
Kita nak kira VWAP pula. Masukkan dalam formula VWAP, darabkan dengan AWAP. AWAP ni size web tadi lah, 160 darab 20. FB average ambil daripada yang kita dah kira kat atas. So kita kira VWAP, dapatlah VWAP 90,229.33. Ini baru VWAP untuk web saja. Okay, untuk VWAP. Tapi dia bukan nak VWAP, dia nak percentage. So untuk percentage, barulah kita menggunakan formula yang saya buat kat atas ni tadi. Okay. Formula ni pun tak diberikan dalam buku formula. VWAP sebab ni percentage basic percentage memang macam ni lah. Okay. VWAP bagi dengan V darab dengan 100. So VWAP tadi dah dapat. Okay, VWAP dah dapat 90.23. Nilai V adalah 100 darabkan dengan 100%. So dapatlah nilai percentage of shear force carried out by web. Okay. By web. VWAP maksudnya force carried out by web ni adalah VWAP. Dia nak percentage. So kita kira percentage. So percentage of VWAP is equal to 90.23%. Okay. Ini soalan yang kedua tadi. Okay. Untuk menjawab soalan yang kedua tadi. Okay. Tapi biasanya soalan PEXA takkan sampai sini lah. Okay. Kadang-kadang keluar, kadang-kadang. Okay. So kena tahu juga. Okay. Kita tak tahu siapa yang buat soalan. Okay. So kena tahu macam mana sampai ke sini. Knowledge kamu perlu sampai sini. Okay. Sampai cari FV average, sampai VWAP, sampai VWAP percentage. Dan yang paling penting sekali adalah ini. Okay. Diagram. Shear stress distribution diagram. Ini adalah part yang paling penting sekali lah. Okay. Part yang belakang ni. Ya. Lukis sendiri. Biasanya diagram ni markah dia ada. Lebih sikit. Okay. Biasanya ada markah. Okay. Tapi bagi soalan yang dalam ni tak diminta. Soalan ni tak diminta. Okay. Cuma saya kena tunjuk lah. Saya knowledge semua sekali saya dah tunjuk dalam example ni. Okay. Soalan ni tak minta pun dia punya diagram. Soal slow lah komputer ni. Okay. Okay. Dalam kotak ni. Okay. Ni shear stress distribution diagram. Untuk soalan I-beam. Okay. Kita akan tengok nanti bila example kita akan buat tutorial nanti satu. Mungkin tak sempat dah ni. Saya nak kena pergi bengkel. Kita tukar sikit yang bawah ni. Okay. Kita kecilkan bawah. Bila kita kecilkan bawah ni, dia tak simetri atas dan bawah. Jadi kita nak kira lah macam mana nak kira dia punya atas kena kira, bawah pun kena kira. Okay. Ni sama. Jadi kita kira atas sama dengan nilai bawah. Tapi kalau flange dia tak sama, atas dan bawah, kita kena kira kedua-dua junction. Junction atas, junction bawah. Itu beza. Ni kita kira satu je junction. Kita kira satu junction sebab dia simetri. Kalau dia tak simetri, junction atas kita kena kira, junction bawah pun kita kena kira. Okay. Okay, ni asal dia daripada soalan. Okay. Soalan. Okay, ni soalan. Okay. Kamu tengok, kalau soalan biasanya akan keluar macam ni lah. Dia bagi macam ni.
biasanya soalan macam ni terus akan sampai 25 markah. Okay. Mungkin tak ada ABC. Kalau ABC pun dia pecahkan calculate maximum sharing stress at neutral axis. B, calculate minimum sharing stress at web. Tapi knowledge dia tu macam yang kita buat ni lah, full. Okay, soalan dia akan bagi macam ni saja, kosong. Okay, kosong. Macam ni. Okay, dia akan bagi macam ni. Okay, yang ni pun tak diberi. Okay, yang ni pun tak diberi. Yang ni kena kira sendiri. Okay, soalan akan beri macam ni. Contoh memang yang lain-lain garisan tadi semua kena buat sendiri. Ni garisan yang hijau-hijau ni semua ni, neutral axis ni semua kena buat sendiri. Kemudian lepas buat garisan, dapatkan dia punya radius of gyration, jarak ke section punya centroid ke neutral axis, section punya centroid ke neutral axis, junction ke neutral axis. Okay. Kemudian kita buat, ini kamu tak perlu buat lah. Kamu cuma lambat pula loading ni. Okay. Kamu akan buat bila dah dapat centroid, dah dapat neutral axis kat mana. Okay, buatkan garisan. Buatkan garisan neutral axis. Okay, yang tulisan flange web ni tak perlu buat lah. Tulisan ni, ini flange, ini web tak perlu buat. Garisan neutral axis kena buat. Lepas buat garisan neutral axis, okay, buat bentuk dia. Kat mana flange, dia punya sharing stress dia nipis saja, sikit saja. Kat mana web, neutral, dia punya sharing stress dia akan lebih besar. Okay, dia akan tinggi. Kemudian tempat ada junction ni akan ada dua tempat sharing stress. Okay, satu pada flange, satu pada web. Okay, dua nilai. Okay, so kamu buatlah garisan anak panah ni semua. Okay, dah lengkap. Cuma value tak tahu. So kita pun kira value pula. Gunakan formula FV. FV sama dengan VQ over IB. Cari nilai I, cari nilai Q. Okay, cari nilai I, nilai Q untuk neutral axis. Okay, kamu akan dapat maximum value dekat sini. Okay, kamu akan dapat maximum value kat situ. Kemudian dah dapat value dekat maximum sharing stress, kita nak kira dekat junction pula. Dekat junction, Q dia berbeza. Q sahaja berbeza. Okay, Q dengan B. Okay, B kali ni ada dua tempat, pada flange dan juga pada junction, pada web. Okay, kita pun kira Q, dah dapat nilai Q. Okay, kita bahagikan kepada dua tempat, satu flange, satu web. Okay, flange ni saya tak highlight kuning sebab dalam soalan dia tak minta. Okay, saya highlight saya highlight kuning dekat web ni sebab dalam soalan ada sebut. Okay, sebab dia sebenarnya dia nak dekat web. Okay, tapi kita kena buat dekat flange ni. Kena buat. Okay, kena buat. So dekat junction ada dua tempat, flange dan web. Flange B dia 120, web B dia 20. Okay, Q, ambil Q dekat junction yang baru kita kira tadi. Nilai B saja berbeza. Kirakan sharing stress dekat flange, masukkan B dia 120. Kirakan sharing stress dekat web, masukkan nilai B dia 20. So dapatlah nilai dekat flange, nilai dekat web. Okay, ni untuk lukis gambar ni lah. Bila dah dapat semua value ni, neutral axis dah dapat, dekat flange pun dah dapat, dekat web pun dah dapat. So kita lukis semula. Bukan kita lukis lah, sebenarnya daripada tadi stage tu kamu tambah-tambah je lah. Okay, dekat flange 3.92, dekat web minimum 23.55, maksimum dia ujung curve ni adalah 30.52. Okay, sebab dia simetri atas dan bawah, kita tak perlu kira dekat junction bawah sebab dia sama saiz. So kita tandakan dekat bawah juga, 3.92, 23.55. Okay, soalan ni ekstra dia adalah dia nak percentage dekat web, percentage sharing stress carry out by web alone.
So kita kena extra kira calculation sikit. Tapi nak kira extra tu kita kena tahu VWAP. Nak tahu VWAP, kena tahu FV average. So nak tahu FV average, ada formula nak tahu FV average macam mana. Okay, masukkan tadi FV minimum, FV maksimum dalam formula. So dapatkan FV average. So masukkan semula dalam formula FVWAP. Bukan FVWAP. Masukkan semula dalam formula VWAP. Okay, FV average ambil nilai yang dah kira. AWAP tu ambil untuk WAP saja. Size untuk WAP saja. 160 kali 20. Okay, kiralah VWAP. Kemudian nak percentage. Okay, percentage VWAP ni tadi bahagi dengan nilai V. Nilai V diberi dalam soalan 100. Okay. Kalau kamu gunakan 100,000, yang ni pun adalah 90,000 ataupun 90230 Newton. Okay. Dia sama. Kalau kamu nak pakai 90,229.33, so yang bawah ni adalah 100,000. Tapi kalau kamu pakai kilonewton, yang bawah pun kilonewton. Okay, 90.23, bawah 100 kilonewton. Okay, ni beza K dengan tak ada K. Okay. Kali 100%, so dapatlah percentage of VWAP adalah 90.23%. Okay. Okay, ni pun bentuk asas lah. Ni pun bentuk asas. Ni bentuk T. Okay. Ni bentuk T. Okay, seperti yang example yang pertama tu. Tapi kali ni dia punya neutral axis dia jatuh dekat web. Okay, dalam example neutral axis dia jatuh dekat flange. Okay. Contoh yang dalam tutorial ni neutral axis dia jatuh dekat web. Okay. Yang kedua pun sama tapi bentuk T dia ke bawah. Okay. T dia ke bawah. So ada junction tapi junction dia kat bawah. Flange dia pun kat bawah. Okay. Dan dia neutral axis jatuh dekat web. Okay. Dia boleh jadi dekat web, boleh jadi neutral axis jatuh dekat flange. Itu pun dah condition dah berbeza. Okay. Banyak lagi condition yang berbeza kalau nak tunjuk. Okay. Ini pun ini yang kita akan cubalah. Sebab bentuk dia tak simetri. Atas dan bawah tak simetri. Okay. Atas flange dia lebih besar daripada flange yang bawah. Okay. Untuk keadaan macam ni, kamu kena buat dekat dua junction. Junction atas dengan junction bawah. Junction atas nilai Q dia tak sama dengan nilai Q junction bawah. Okay. Jadi nilai shearing stress akan ada dua tempat. Satu dekat flange, satu dekat web untuk top junction. Dekat bottom junction pun sama. Satu dekat flange, satu dekat web. Tapi dekat flange ni B dan F nilai dia tak sama. Dekat web pun tak sama. Nilai shearing stress dekat C dengan dekat shearing stress dekat E tak sama. Okay. Tak sama. Shearing stress tak sama. Okay. Ada dua junction. Dua-dua junction kita kena kira. Okay. Nilai Q. Okay. Tapi I sama. Nilai Q dia tak sama. Bila nilai Q dia tak sama, shearing stress dia tak sama pada top junction dengan bottom junction. So Q kena kira dua tempat. Q top junction, Q bottom junction. Okay. Flange kena kira dua tempat. Flange top junction, flange bottom junction. Okay. Tapi kita flange ni kita tak heran lah sebab atas ni dah memang top layer dia start dengan 0, bawah dia stop dengan 0. Cuma kita nak kena kira dekat junction. Junction ni ada dua ni value, top junction pada dua value, kemudian satu lagi value maksimum pada neutral axis. Okay. Ni contoh yang ketiga ni agak berat. So kita akan buat yang agak berat ni lah. Yang agak berat, contoh yang agak berat ni nanti. Ini keadaan. Okay. Boleh jadi kecil ni kat atas. Yang flange yang besar ni kat bawah. Pun keadaan dia.